Nabi Musa ajak beberapa orang, ada riwayat sebut 70 orang nakik daripada kalangan mereka naik atas bukit Tursina untuk menyaksikan bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Bentuk diturunkan wahyu. Dah tengok dah. Bila tengok tak puas hati, nak lebih, nak dengar suara pula. Allah bagi dengar suara. Tak puas hati lagi, nak tengok apa pula? Narallaha jahratan, nak tengok wajah Allah dengan jelas-jelas. Nak tengok muka pula dah. Dah sekali fa akhadhatkumus sa'iqah. Mari kilat, mari pelakar, mari lingkup habis. Bila lingkup habis, nikmat yang Allah bagi, Allah peridukkan balik selepas mereka tu dimatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengerusi majlis dan seterusnya ahli-ahli jawatan kuasa bagi Surau Kristal pada malam ini kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan ceramah ataupun kuliah. Mudah-mudahan bukan berhenti pada takat ini, tetapi mudah-mudahan Allah senantiasa menyambung perhubungan dan silaturrahim di antara kita dan berterusan sampai ke akhirnya insya-Allah. Pada malam ini saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sama-sama membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah, merujuk ayat yang ke-40, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Surah Al-Baqarah ayat 40. Firman Allah, ya bani Israil, wahai sekalian anak-anak cucu cicit Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah ataupun kenanglah akan nikmat-nikmat yang telah aku kurniakan ke atas kamu. Wa aufu bi'ahdi, dan sempurnakanlah janjimu terhadapku. Ufi bi'ahdikum, nescaya aku akan menyempurnakan janjiku terhadap kamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada aku sahajalah layak untuk kamu gerun dan takut. Baik, ayat ini adalah merupakan penjelasan dan kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang peringatan Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak Bani Israel, yaitu golongan-golongan Yahudi yang hidup di bumi Madinah, bersesuaian dengan kehidupan dan hayat baginda, yaitu mengajak mereka kembali mengikuti syariat, mengikuti agama yang benar. Dan ini adalah merupakan peringatan yang terakhir buat mereka, kerana mereka telah berada pada masa dan zaman Nabi dan Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad. Sekiranya mereka masih lagi mengabaikan dan menafikan bentuk peringatan daripada Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berhak untuk dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka untuk mengembalikan mereka ke jalan Allah yang benar,
dalam rangka untuk mengembalikan mereka supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah membuat satu seruan kepada mereka, iaitu ya Bani Israel. Ya ialah harfun nida, kalimah berbentuk seruan ataupun berbentuk ajakan. Dan kalimah bani adalah jamak. Daripada satu biasanya kita sebut ibnu. Ibnu. Contoh Ali ibnu Abi Talib. Ali ialah anak lelaki kepada Abi Talib. Ibnu bermaksud satu. Bila sebut bani, dia jamak. Merujuk kepada anak-anak, cucu cicit, anak keturunan. Baik, daripada kalimah ini juga kita dapat melihat dalam Quran bagaimana bentuk sapaan yang paling indah, sapaan yang paling cantik yang pernah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh dalam Al-Quran, ada panggilan seorang anak kepada seorang bapa dan ada gaya panggilan seorang bapa kepada seorang anak. Sebagai contoh dalam Al-Quran, kita boleh lihat dialog dan communication di antara seorang Nabi ataupun Rasul yang bernama Ibrahim alaihi salam. Dan umum dan maklum bagi kita, Nabi Allah Ibrahim ini ialah seorang penyembah berhala. Seorang pembuat patung-patung berhala. Jadi bila Nabi Ibrahim nak mengajak atau mendakwah serta menyeru bapaknya kembali ke jalan yang benar, maka lafaz yang digunakan di dalam Al-Quran ialah kalimah ya abati. Apa dia ya abati? Wahai ayahku, wahai ayahandaku. Itu ya abati menunjukkan deep, makna yang cukup mendalam. Dalam bahasa Arab yang formal, cukup kita mengatakan atau mengungkapkan ya abi. Abi itu dah memenuhi wahai bapakku, wahai ayahandaku. Tapi bila frasa Al-Quran menggunakan ya abati nak menunjukkan deep dan kedalaman makna, nak menunjukkan lagi lunak, nak menunjukkan lagi mesra, konteks penghormatan dan kasih sayang yang cuba digambarkan seorang anak kepada seorang bapa. Begitu juga ungkapan seorang bapa kepada anak sama dengan kalimah tadi. Tentu tuan-tuan pernah membaca surah Luqman. Bagaimana Luqman menggunakan bahasa yang lunak dengan kalimah ya bunayya. Sepatutnya ya bni, wahai anakku. Itu bahasa Arab formal. Bila ya bunayya, itu adalah deep lagi. Sama seperti ya abati tadi. Nak menunjukkan kasih sayang dan penghormatan daripada bapa terhadap seorang anak. La tusyrik billah. Ini peringatan yang pertama, jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tu kita nak ceritakan tentang konsep daripada kalimah bani tadi. Dan seterusnya adalah Israel. Yang ni saya tak perlu bahas panjang. Sebab semalam kita dah bahas panjang apa itu Israel. Tapi secara ringkas, dalam bahasa Ibrani, Isra itu ialah hamba. Dan Il ialah Tuhan. Jadi Israel dalam bahasa Ibrani ialah hamba Tuhan, sama seperti dalam bahasa Arab yang kita panggil Abdullah. Hamba Tuhan. Merujuk kepada siapa? Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Baik. Kalaulah ini seruan kepada golongan Yahudi yang berada di bumi Madinah, yang kita sentuh sedikit semalam, dari sudut history ataupun sejarah, dah cukup sinonim golongan yang hidup pada zaman Nabi itu diklasifikasikan dengan penggunaan kalimah Yahudi. Dalam buku-buku sejarah, dalam kitab-kitab sirah, dia menyebut Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa. Tidak pernah digunakan terma ini. Bani Israel Quraizah tak pernah guna, Bani Israel Nadir tak pernah guna, Bani Israel Qainuqa pun tak pernah guna. Tetapi kenapa penggunaan ini digunakan oleh Allah dalam upaya menyeru dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar? Baik, secara analogi,
Bila saya tanyakan kepada tuan-tuan, siapakah antara alim ulama besar yang tuan-tuan pernah kenal di bumi Melaka ni? Ambil satu contoh, sebut kat saya. Hak kira dihormati, disegani dengan ilmunya. Siapa? Seorang kita nak buat analogi. Tuan-tuan pernah kenal tak Tuan Guru Khalil bin Hassan ke Khalil bin Husin? Tahun 1885, 1886. Haji Khalil. Ataupun Syekh Abdul Latif Tambi ke? Pernah dengar? Syekh Abdul Latif Tambi. Ni antara tokoh-tokoh yang besar. Baik, analogi yang saya nak bagi cukup mudah. Katakanlah, pada tahun 1885 atau 1886 sampailah sepanjang hayat beliau, kita kaitkan dengan Tuan Guru Haji Khalil tadi. Kita kenali dia sebagai seorang figure, seorang personality yang alim di dalam ilmu disiplin berasaskan agama. Dia seorang tokoh yang hebat, ilmu yang banyak, murid yang ramai dan sebagainya. Katakanlah satu masa, anak cucu cicit beliau yang hidup semasa dan sezaman dengan kita. Bukan dia, tapi anak cucu dia. Katakan di antara kalangan anak cucu dia ni, ada yang tersesat, katakan. Ada yang menyeleweng, katakan. Ada yang berperangai teruk, katakan. Ada yang banyak melakukan maksiat, katakan. Siapa? Bukan tokoh tadi, tapi anak cucu dia hak hidup zaman kita. Jadi dalam upaya kita nak mendakwah, nak menyeru dan nak mengajak kembali anak cucu dia yang kita katakan tersesat ke, terseleweng ke, banyak buat silap dan salah, banyak buat maksiat ni, kalau kita seru golongan sebegini dengan panggilan-panggilan yang dinisbahkan dengan perlakuan mereka sebagai contoh. Bila kita nak dakwah dan seru, kita kata, wahai golongan-golongan yang sesat, mai sini, aku nak perbetulkan hampa. Agak-agak masuk dekat tak? Dia dahlah sesat. Bila kita nak betul dia, bila kita nak dakwah dia, kita panggil dengan penisbahan tadi. Wahai golongan-golongan yang sesat. Panggil pun tak syok dengar dah. Apatah lagi kita nak masuk dekat, dia nak baiki kita, dia nak dakwah kita. Wahai pelaku-pelaku golongan maksiat. Lagu mana? Tak masuk dekat juga. Wahai golongan-golongan yang menyeleweng. Tak masuk dekat juga. Jadi analogi yang digunakan ini untuk tarik balik mereka dengan cara melunakkan hati, jiwa dan nurani mereka, nisbahkan pada nenek moyang mereka yang bersifat mulia tadi. Wahai cucu cicit, wahai anak-anak keturunan Syekh Tuan Guru Haji Khalil, mai sini. Walaupun sesat, walaupun salah, dengar sebut nama siapa tadi? Tok kita dulu hak alim, tok kita dulu hak hebat, dengan tujuan nak melunakkan kembali. Begitulah analogi mudah bagi kalimah Ya Bani Israel. Allah menyeru mereka dengan penisbahan kepada keturunan mereka. Keturunan siapa? Keturunan Nabi Allah Yaqub. Keturunan para nabi, keturunan para rasul, keturunan orang-orang yang baik, keturunan orang-orang yang soleh. Walaupun mereka sekarang ni dah tersesat. Walaupun mereka sekarang dah menyelewengkan agama sendiri. Inilah contoh yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang telah lari dan berpaling daripada satu bentuk hidayah yang disebut hidayah agama. Bani Israel dahulu diberikan hidayah dalam bentuk agama kepada mereka. Sebagai bentuk practicality. Sebagai bentuk kepenggunaan mereka kepada hukum-hukum dan syariat yang ditentukan oleh Allah atas nama agama. Tetapi mereka telah mengabaikan dan tidak menjaga hidayah tersebut dengan baik, yang hasilnya mereka telah menyelewengkan agama itu sendiri dan mengikuti ajaran-ajaran yang sengaja dimasukkan, yang sengaja direka-reka di dalam agama mereka. Tuan-tuan, ini bukan satu benda yang kecil. Bayangkan dalam hidup kita pada hari ini, kita diberikan nikmat yang besar dan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita harta yang banyak. Allah bagi kita aset yang melimpah.
Allah bagi kita rumah besar bertingkat-tingkat. Allah bagi kita kereta berbelas-belas biji. Allah bagi kita motor berpuluh-puluh biji. Allah kurniakan kepada kita isteri dan pasangan yang cantik. Dalam masa yang sama, cuba bayangkan kalau Allah tak beri hidayah agama pada kita. Apa nilai, apa nikmat, apa value kita hidup sebagai seorang hamba Allah bila tidak ada pegangan keimanan dan agama tetapi nikmat yang lain Allah bagi. Cuba tuan-tuan fikir dan bayangkan. Tidak bernilai pun nikmat-nikmat tadi kecuali yang pertama yang disingkirkan oleh Allah iaitu nikmat iman dan agama. Tetapi mereka tak menjaga nikmat tersebut betul-betul. Tak jaga nikmat tersebut baik-baik. Okey. Seterusnya, bila sebut tentang Israel, saya teringat berkaitan dengan ayat ini ada satu kitab tafsir, iaitu Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini siapa penulis dia? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Di dalam tafsir tersebut, Imam Al-Qurtubi berkaitan ayat ni, Baqarah 40, dia menukilkan perkataan daripada siapa? Daripada Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ni ada satu kitab yang diberi nama Dalailun Nubuwah. Yang mana dalam kitab tersebut, Imam Baihaqi menyebutkan pernyataan Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ni satu nama yang cukup besar. Siapa yang pernah belajar pondok, tak kira lah di Kelantan, Terengganu, Melaka pun, tentu sinonim bila kita belajar dulu-dulu di pondok, kitab Nahu atau Soraf, siapa nama yang selalu naik? Tokoh besar. Sibawai. Pernah dengar Sibawai? Kalau tak pernah dengar, tak ada orang pondok kat sini. Sibawai. Apa hubungan Sibawai dengan Khalil bin Ahmad? Khalil bin Ahmad tu ialah guru kepada Sibawai. Dan selalunya ustaz-ustaz di sekolah menengah Arab, kalau kami dulu di Kelantan atau belajar di pondok, siapa saja yang guru ataupun tuan guru dapat detect murid dia hak belajar Nahu dan Soraf di depan ni, ada kecerdasan dalam disiplin ilmu tersebut, maka dia akan menisbahkan nama Sibawai di belakang dia. Contoh ada kata nama Ali. Bila guru dapat detect, cepat tangkap ni. Dia akan dikelui Ali Sibawai. Guna nama ulama besar Nahu tadi. Jadi biasanya belakang tu kalau guru guna Sibawai, dia tu cerdas dalam disiplin ilmu Nahu dan Saraf. Baik, apa yang disebutkan oleh Khalil bin Ahmad? Dia sebutkan di dalam Al-Quran ni ada beberapa orang Nabi dan Rasul yang mempunyai lebih daripada 2 nama. Ataupun 2 gelaran. Sebagai contoh, pertama Israel. Dan nama yang kedua ialah Yaqub. Yaqub pun dalam Quran sebut, Israel pun dalam Quran sebut merujuk kepada Nabi Yaqub. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad. Kadang-kadang disebut dengan kalimah dan perkataan Muhammad, kadang-kadang disebut sama seperti dalam surah As-Saff. Ahmad. Ada Muhammad, ada Ahmad, merujuk kepada Nabi kita. Begitu juga Nabi Allah Isa alaihi salam. Kadang-kadang disebut Isa, kadang-kadang disebut Al-Masih. Juga merujuk kepada individu dan personaliti yang sama. Begitu juga kalimah Yunus. Nabi Yunus. Kadang-kadang disebut Zannun. Kerana dia pernah ditelan oleh ikan nun. Dan Zannun serta Yunus juga merujuk kepada individu yang sama. Ni dia berikan beberapa contoh nama Nabi dan Rasul yang mempunyai lebih daripada 2 nama atau 2 gelaran. Baik. Seterusnya ialah uzkuru. Jadi dalam upaya nak tarik mereka tu, nombor 1 kaedah nak tarik ialah Allah memperingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah bagi. Jadi Allah sebutkan, kenanglah, ingatlah akan nikmat-nikmat yang pernah aku kurniakan kepada kamu. Jadi apa nikmat, apa anugerah yang Allah pernah bagi kepada Bani Israel? Ada 2 jenis. Secara umum, ada nikmat yang berbentuk rohani dan ada nikmat yang berbentuk jasmani.
Apa dia nikmat yang berbentuk rohani sebagai contoh? Umumnya ada 3. Pertama, nikmat rohani ialah nikmat beragama. Automatik dia terkait dengan nikmat keimanan dan kepercayaan. Ini adalah nikmat yang besar, sebagaimana yang kita sebut di depan tadi. Nikmat yang kedua ialah nikmat diberikan kitab melalui Nabi apa? Bani Israel. Melalui Nabi Musa. Kitab yang diturunkan kepada baginda ialah kitab Taurat. Bahkan secara umum 3/4 daripada kitab yang wajib bagi orang Islam percaya dan imani diturunkan kepada Bani Israel. Bukan setakat Taurat kepada Nabi Musa, bahkan Zabur kepada Nabi Daud, bahkan sampai Injil kepada Nabi Isa. 3/4 daripada kitab utama yang wajib kita percaya dan beriman diturunkan pada mereka. Ini adalah nikmat rohani kedua yang terbesar. Dan yang ketiga, peratusan sebahagian besar para nabi dan rasul diturunkan kepada bangsa mereka. Banyak tak bangsa-bangsa, nabi-nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel? Banyak. Jadi ni 3 bentuk nikmat rohani yang Allah bagi pada mereka. Dan apa yang saya nak sentuh sedikit pada malam ini, terutama berkaitan dengan Bani Israel, iaitu tentang kitab. Yang ni di luar daripada ilmu tafsir. Ini saya nak sambung sedikit yang semalam. Semalam kita cerita tentang hampir keseluruhan sejarah mereka. Yang ni kita nak cerita tentang kepercayaan mereka kepada kitab mereka. Jadi yang menjadi kitab induk kepada kepercayaan mereka ialah Taurat Nabi Musa. Dan Taurat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada di beberapa buah tempat. Kadang-kadang secara bersendirian disebutkan kalimah Taurat. Kadang-kadang disebut secara berpadangan dengan kalimah Injil. Taurat wal Injil. Dan kadang-kadang berpadanan pula Taurat, Injil dan Al-Quran. Ini nak membuktikan kewujudan dan kesahihan kitab daripada Allah yang namanya Taurat. Baik. Secara umum, kitab Taurat ni selalu diberikan dengan nama Tanakh. Pernah dengar perkataan Tanakh? Pernah dengar? Tak pernah. Ejaan dia T-A-N-A-K-H. T-A-N-A-K-H. Tanakh. Apa maksud Tanakh? Tanakh ni ialah bentuk akronim daripada awal-awal huruf Ibrani. Dia ada 3 kitab sebenarnya di bawah Tanakh. Ta tu bermaksud Taurat. Dan NA di tengah tu akronim bagi kitab yang kedua yang bernama Nevi'im. Nevi'im. Dan yang ketiga, KH tu adalah Ketuvim. Bukan ketum, Ketuvim atau Khitbukim disebut. Baik. Mungkin yang pertama tu sinonim dengan kita bila sebut Taurat. Tapi apa itu Nevi'im dan apa itu Ketuvim? Contoh. Yang pertama, bila sebut Taurat, ada yang menamakannya dengan Taurat Musa. Bila sebut Taurat Musa, Taurat itulah. Bila disebut dengan Taurat 5, Taurat itulah juga. Dan ada yang menyebut dengan Pentateuch. Istilah Pentateuch ni daripada Septuaginta. Dia ni dalam bahasa Yunani. Jadi bila sebut Taurat Musa, bila sebut Taurat 5, bila sebut Pentateuch, 3 istilah ni sebenarnya merujuk kepada buku yang sama iaitu Taurat. Kenapa 5? Kerana di dalam Taurat ni ada 5 buah buku. Semalam kita dah hurai dengan panjang lebar. Pertama disebut The Book of Genesis, iaitu kitab Kejadian. Yang kedua, The Book of Exodus, kitab Keluaran. Yang ketiga, disebut The Book of Leviticus, kitab Imamat, ataupun perkaitan tentang Bani Lewi. Dan yang keempat, The Book of Number, kitab Bilangan. Dan yang kelima, The Book of Deuteronomy, yang disebut kitab Ulangan. Jadi ada Genesis, ada Exodus, ada Leviticus, ada Numbers dan ada Deuteronomy.
atau dalam bahasa Melayu dia, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan dan kitab Ulangan. Inilah disebut Taurat Musa ataupun Taurat 5 ataupun Pentateuch. Selesai di situ. Kita pergi perbahasan yang kedua iaitu tentang Nevi'im. Apa maksud Nevi'im? Nabi-nabi. Dalam tanah tu ada kisah nabi-nabi. Nevi'im. Baik. Nevi'im ni akan pecah dua pula. Pertama disebut Nevi'im Rishonim, iaitu nabi-nabi yang awal, nabi-nabi yang terdahulu. Yang kedua disebut Nevi'im Aharonim, iaitu nabi-nabi yang terkemudian, nabi-nabi yang terkebelakang. Dan di situ ada pula yang terakhir disebut Tre Asar, iaitu 12. 12 nabi-nabi kecil di kalangan mereka. Sebagai contoh, bila kita sebut Nevi'im Rishonim, dia adalah nabi-nabi yang terdahulu. Biasa disebut di dalam 4 kitab yang awal. Pertama disebut kitab Joshua atau Yehoshua. Bunyi ke tak ni? Bunyi. Kitab Joshua ataupun Yehoshua. Siapa Joshua tu? Siapa Joshua? Siapa yang jadi pemimpin, siapa yang bimbing Bani Israel selepas kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun? Siapa yang pimpin? Semalam aku hangat-hangat lagi. Hak ditahan matahari tu. Nabi Yusha. Yusha bin Nun bin Yufraim bin Yusuf. Tu adalah cicit Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusha bin Nun. Tu disebut kitab Yoshua ataupun Yehoshua. Kitab yang kedua ialah Softim. Softim. Apa maksud Softim? Kitab para hakim. Semalam pun kita dah sebut, selepas Yoshua ataupun Yusha bin Nun ada Qalib bin Yafuna atau Yuqanna, kemudian Hizkil bin Boza. Selepas tu berlalunya, datangnya masa pemerintahan 12 hakim Bani Israel. Ni dalam kitab yang kedua disebut Softim. Nama ingat lagi tak 12 hakim semalam? 1 Otnil, 2 Ehud, 3 Samgar, 4 Deborah, satu-satunya hakim wanita. Yang kelima Gideon, yang keenam Tola. Ketujuh Yair, ke-8 Yefta, ke-9 Ebzan, ke-10 Elon, dan ke-11 Abdon, ke-12 Samson. Okey, itu 12 hakim Bani Israel. Kemudian kitab yang ketiga ialah Samuel ataupun Shamuel. Kita dah cerita juga semalam kisah Nabi Shamuel, iaitu keturunan Nabi dan Rasul terakhir daripada Bani Lewi yang tersisa. Yang dia mewarisi apa? Nabi Samuel semalam? Tongkat Nabi Musa dan tanduk yang berisi minyak, untuk dijadikan sebagai bahan upacara menabalkan ataupun menobatkan pemimpin di kalangan mereka. Jadi selepas Nabi Samuel tu ada apa? Kitab para raja yang disebut Melachim. Ada King Daud, ada Nabi Sulaiman dan sebagainya. Itu 4 kitab yang pertama. Kemudian ada 3 kitab Nabi-Nabi yang terdahulu yang dikenali dengan 3 Y. Nabi apa? Nabi ni bukan Nabi hak 25, Nabi Bani Israel. Y yang pertama ialah Yeremia. Ataupun dalam bahasa Inggeris disebut Jeremiah. Ataupun yang kedua disebut Yesaya. Yang ketiga Yehezkiel. Jadi ada Yesaya, ada Jeremiah, ada Yehezkiel. 3 Y. Kemudian barulah datang Nabi'im yang terakhir, Tre Asar, iaitu 12 Nabi-Nabi yang kecil. Yang ni saya tak sebut semalam. Antara termasuk 2 Nabi kecil ni, ada dalam 25 Nabi itu 2 orang. Yunus dengan Zakaria. Mereka letak dalam 2 Nabi kecil. Kalau ikut urutan, pertama Nabi Hosea. Yang kedua Nabi Yul. Ketiga Nabi Obadiah. Keempat Nabi Amos. Kelima Yunus. Yunus kita tu. Keenam Nabi Mikha. Ketujuh Nabi Nahum. Ke-8 Nabi Habakuk, ke-9 Nabi Zefanya, ke-10 Nabi Hagai, ke-11 Zakaria, dan ke-12 Nabi Malachi.
Ni adalah terik asal 12 nabi-nabi yang dianggap nabi kecil di sisi mereka. Habis bahagian nabiin. Yang ketiga ialah Ketuim. Apa dia Ketuim? Ketuim ni dia ada 3 bab. Pertama disebut The Book of Wisdom biasanya. Iaitu 3 buah kitab puisi. Sefre Emet gelaran dia. Sefre Emet, 3 buah kitab puisi. Pertama kitab Mazmir. Tahu apa dia kitab Mazmir ni? Psalm, P-S-A-L-M. Zabur Nabi Daud. Inilah disebut Mazmur ataupun The Psalm. Yang kedua kitab Amsal. Dan yang ketiga kitab Job. Job ni Nabi mana? Semalam Syuib Jethro dah. Job Nabi mana? J-O-B. Nabi Ayub. Job tu Nabi Ayub. Jadi 3. Kitab Mazamir, kitab Amsal, kitab The Job Nabi Ayub. Ini disebut The Book of Wisdom. Lepas tu bahagian yang kedua dia ada 5. Disebut Hamish Megillot. 5 gulungan. Pertama, buku Kidung Agung. Dalam bahasa Inggeris disebut Song of the Song. Kemudian yang kedua, kitab Ruth. Yang ketiga, kitab Ratapan. Yang keempat, kitab Pengkhutbah. Yang kelima, kitab Esther. Kemudian yang ketiga, terakhir. Pertama ialah kitab Daniel. Nabi Daniel. Yang kedua ialah gabungan di antara 2 orang Nabi, Ezra dan Nehemia. Satu Nabi Ezra digabungkan dengan Nehemia. Nabi Ezra, pernah dengar? Dalam Quran ada nama dia. Cari, tak pernah bunyi Ezra ni. Dalam Quran, Arab dia ialah Uzair. Nabi Uzair. Kan orang Yahudi, Uzair ibnullah. Orang Yahudi, mereka keloi, Nabi Uzair tu anak Tuhan. Kalau Nasrani, Nabi Isa tu anak Tuhan. Ezra tu adalah Nabi Uzair. Dan satu lagi, Nabi Nehemia. Dan yang ketiga terakhir, kitab Tawarikh. Ada Tawarikh 1, ada Tawarikh 2. Dalam Inggeris disebut The Book of Chronicle. Jadi inilah kitab-kitab Ketuim. Yang inilah tanah ni. Ta tu Taurat, Nun tu Nevi'in, KH tu adalah Ketuim. Jadi ada 24 buah buku semua. Banyaklah cerita-cerita dalam tunya. Okey, selesai satu hal. Satu lagi yang selalu sinonim dengan orang Yahudi ialah Talmud. Nak dengar kitab Talmud? Talmud, pernah dengar? Talmud ni ialah rekod-rekod hasil dari perbincangan para Rabbainik. Maksud Rabbainik ni ialah rekod-rekod perbincangan di kalangan siapa? Rabbai mereka. Pendeta-pendeta, pedri-pedri, alim ulama mereka. Berkaitan dengan apa? Selalunya 4 benda. Pertama, perbincangan berkaitan dengan hukum. Yang kedua, berkaitan dengan akhlak ataupun kita sebut etika. Yang ketiga, berkaitan dengan sejarah. Dan yang keempat, berkaitan dengan adat ataupun tradisi kepada penganut-penganut Yahudi. Talmud ni juga di sisi mereka dikenali sebagai Torah. Torah tu Taurat juga. Tapi Taurat apa? Torah Shebe'al Pih. Shebe'al Pih dalam bahasa Ibrani bermaksud Taurat lisan atau undang-undang lisan. Manakala Taurat Musa ialah undang-undang bertulis. Jadi secara umum, Talmud ini ialah berupa syarahan, Talmud juga berupa tafsiran, Talmud juga berupa komentar daripada para Rabbainik dan cendekiawan Yahudi terhadap matan-matan dalam kitab Taurat. Jadi dia ada pula jenis ayat. Ada ayat-ayat Talmud yang jenis dia, unsur dia bersifat halaqah. Kalau ayat-ayat berbentuk halaqah bermaksud ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kalau ayat-ayat yang berunsur dan bersifat agadah bermaksud ayat-ayat yang berkaitan dengan sejarah dan legenda mereka. Dan Taurat, Talmud pecah 2 pula. Ada Mishnah, ada Gemara. Itu lagi pening pula. Ini pun pening dah rasakan. Tapi nak abad sebagai contoh. Jadi secara tradisi umumnya Talmud ni dikenali sebagai syas. Daripada tradisi Ibrani yang disebut Shisha Sedarim dia. Itu Talmud. Talmud ada 2. Talmud Jerusalem dan Talmud Babylon. Sebab ada yang mereka karang waktu berada di Baitul Maqdis dan ada yang mereka karang sewaktu dalam buangan.
Ingat semalam, siapa serang mereka 586 sebelum Masihi? Bukhtansar, Raja Babylon. Jadi ada yang menjadi tawanan yang dibawa ke Babylon tu, mereka melakukan perbincangan dan Talmud tu adalah Talmud Babylon atau disebut Talmud Bavli. Kalau hal ni Talmud Yerushalmi atau disebut Talmud Jerusalem atau juga Talmud Palestin atau juga Talmud Baitul Maqdis. Itu secara ringkaslah kitab yang mereka yakin dan percaya. Baik, serba sedikit. Dalam agama Yahudi ni, mereka ada beberapa perayaan. Yang umumnya mungkin ada yang kita tahu dan maklum, ada yang kita tak pernah dengar. Sebagai contoh, pertama ialah disebut perayaan Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Maksud Rosh Hashanah ni ialah permulaan tahun. Jadi mereka merayakan dan memperingati permulaan tahun. Kalau dalam Nasrani, hak kita duk sambut 1 Januari itulah, 1 hari bulan 1, tahun berapa-berapa sekian. Kalau dalam Islam, hak kita duk sambut Ma'al Hijrah. Ini bersamaan dengan Rosh Hashanah yang akan disambut pada 1 hari bulan pada bulan Tishri. Tishri ini nama bulan dalam Yahudi. Sebenarnya Tishri ini adalah bulan yang ke-7. Kalau bulan pertama Yahudi disebut bulan Nisan. Oh, Nisan macam kereta saya lah, Nisan. Tapi S ada satu je, bulan Nisan. Tapi hak mereka tahu, sambut setiap tahun tu, 1 hari bulan Tishri. Tishri itu bulan yang ke-7. Banyak lagi lah, ada bulan Kislev dan sebagainya. Jadi setiap tahun mereka akan memperingati tahun tersebut. Ini disebut Rosh Hashanah. Baik, yang kedua. Yang kedua disebut Yom Kippur. Ni pernah dengar tak Yom Kippur? Yom Kippur. Yom Kippur ni hari apa? Hari kifarat dosa, hari penebusan dosa. Disebut Yom Kippur. Jadi sebenarnya orang Yahudi ni, mereka diwajibkan berpuasa selama 6 hari dalam setahun. Salah satu daripada hari yang paling penting dan wajib mereka berpuasa ialah hari apa? Hari Yom Kippur. Pada hari itu mereka diminta untuk berpuasa. Dan tempoh lama mereka berpuasa lebih daripada kita, iaitu 25 jam. 1 hari semalam tambah 1 jam. Dan malamnya mereka diminta untuk bertaubat. Dengan kata lain, menyatakan penyesalan, menyatakan muhasabah diri, menyatakan dosa-dosa dan kekhilafan yang mereka lakukan pada tahun sebelumnya. Ini disebut Yom Kippur. Jadi, untuk mereka dapat perhatian, rahmat dan redha Allah, mereka kena buat 2 benda ni. Puasa dan malamnya bertaubat. Bukan mereka sajalah, kita pun kena buat jugalah. Ikut cara kita lah. Puasa, bertaubat, muhasabah diri. Itu Yom Kippur. Manakala yang ketiga ialah hari Pesach. Pesach ni tak berapa popular kalau kita sebut Passover. Dan dengar istilah Passover. Hari memperingati Tuhan telah menyelamatkan Bani Israel daripada Fir'aun dan bala tentera dia. Hari di mana Allah membelahkan laut untuk mereka dan telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentera dia. Jadi mereka merayakan kemenangan ni. Diselamatkan oleh Allah di bawah pimpinan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini disebut hari Pesach ataupun hari Passover. Yang keempat ada disebut perayaan Shavuot. Shavuot, S-H-A-V-O-U-T. Shavuot. Kita pun ada perayaan macam ni, tapi dalam istilah agama kita, dia disambut 17 Ramadan setiap tahun. 17 Ramadan, kita buat sambutan apa? Nuzulul Quran. Maksudnya hari Shavuot adalah hari Nuzulul Taurah kepada Nabi Allah Musa. Mereka pun ada. Hari memperingati turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa disebut hari Shavuot. Dan yang kelima, Hanukkah atau disebut Pesta Cahaya. Semalam kita sentuh Hanukkah pasal pelita. Nak tengok tak pelita Yahudi yang ada 1 kaki yang ada 8 tiang tu? Dia buah lilin satu-satu tu. Ini sempena memperingati peristiwa pemberontakan Maccabee. Ada sejarah dia. Kita dah cerita semalam lebih kurang. Dan yang terakhir disebut Hari Purim. Apa dia Hari Purim? Hari memperingati tokoh-tokoh dan legendaris dalam agama mereka, dalam sejarah mereka. Maksudnya kita ni nak kata hari apa?
hari memperingati pahlawan lah contohnya, kalau kita lebih kurang tu lah. Ada tokoh-tokoh tertentu dalam agama, ada tokoh-tokoh dan legenda dalam agama mereka, mereka memperingati pada hari yang namanya Hari Purim. Tu lebih kurang. Dan mereka juga bersolat. Solat Yahudi ni biasa 3 waktu. Pertama ialah solat Sakharit. Yang kedua solat Mincha. Yang ketiga solat Ma'arif. Solat Sakharit menyamai solat subuh kita. Solat Mincha menyamai solat zuhur kita. Dan solat Ma'arif menyamai solat maghrib kita. Jadi hak sama lebih kurang waktu tu subuh, zuhur dan maghrib. Tanpa asar dan isyak. Okey, itu lebih kurang. Dan unity ataupun perkara yang paling penting dalam agama mereka ialah struktur kekeluargaan yang mereka patut dan wajib jaga. Itu lebih kurang. Jadi kembali. Nikmat jasmani pula, nikmat apa? Hak jasmani. Allah telah memberikan kepada mereka tokoh-tokoh yang hebat di dalam sejarah dan juga kekayaan-kekayaan. Banyak tokoh-tokoh besar yang terkait dengan Bani Israel. Kalau kita baca dalam sejarah. Dan juga diberikan harta dan kemewahan. Contoh siapa dia diberi harta? Bani Israel. Sepupu Nabi Musa. Siapa sepupu Nabi Musa? Qarun. Qarun diberikan harta yang melimpah ruah. Itu pun akhirnya dia dilalaikan dengan harta dia. Dia dibenamkan oleh Allah bersama dengan harta dia. Qarun ni bukan kaya asal. Qarun ni dulu adalah orang yang miskin. Dia adalah pengikut tetap, pengikut tegar Nabi Musa. Tapi Qarun dahulu punya satu sifat yang baik. Dia suka memberi kepada orang yang meminta, dia suka memberi kepada orang yang memerlukan. Walaupun dia miskin. Walaupun dia tak ada. Jadi itulah sebab dia pernah minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa mendoakan kepada Allah supaya Allah jadikan dia kaya. Kerana pada anggapan logika dan rasional dia, hak dia tengah sesak, hak dia tengah miskin, hak dia tengah tak ada apa pun, suka memberi, suka bagi ke orang. Kalaulah Allah bagi aku kaya, lagi kuatlah aku baginya. Lagi banyaklah aku bagi. Tiba-tiba Allah bagi kaya, apa dia punya karakter? Dah bertukar dah. Sampai satu masa bila harta dia dah melimpah ruah, Nabi Musa utuskan seseorang untuk pergi kutip zakat. Pergi ambil zakat dengan Qarun. Alah, sekali zakat pun tak mau bagi dah. Ni antara contoh harta yang telah melalaikan seseorang seperti Qarun. Qarun kaya sungguh, bukan kaya gaya-gaya kita. Dan dialah yang dikatakan orang yang memperagakan harta kepada warga, kepada netizen buat pertama kali. Hari-hari, pekerja-pekerja dia, algojo dia, orang-orang yang kuat dan gagah perkasa dia, duk usung apa? Bukan usung harta. Harta dia duk dalam makhzan, duk dalam khazanah dia. Usung kunci. Usung kunci. Kunci-kunci makhzan. Kunci-kunci khazanah harta. Harta dia lagi melimpah. Harta dia lagi banyak. Usung kunci tu berpuluh-puluh orang dah. Kita hari ni bukan usung kunci. Adalah juga usung kunci. Hak selalu duduk kedai kopi atas meja tu kan. Lambang gelang Audi lah. Lambang bintang 3 Mercedes lah. Konon-konon. Itulah kunci yang kita boleh tunjuknya. Kita boleh hadiah ni orang pikul. Kita duduk dalam poket. Kaya dia jauh lah. Okey. Jadi jangan kita dilalaikan oleh harta. Tu contoh. Allati an'amtu alaikum. Yang aku nikmatkan kepada kamu. Baik. Bila aku dah bagi dua bentuk nikmat tadi. Kalau tuan-tuan nak tengok betul secara kronologi lah. Ni kita baca ayat berapa tadi? Ayat 40. Baca bermula ayat 49 sampai 61 boleh tengok kronologi. Itulah nikmat dan anugerah yang Allah pernah bagi kepada Bani Israel. Ada 10 semua. 8 berbentuk kenikmatan dan 2 berbentuk hukuman daripada Allah. Antaranya apa? Dibebaskan daripada kezaliman Fir'aun. Dibelahkan laut kepada mereka. Kemudian Allah mengampunkan dosa akibat daripada kesyirikan mereka menyembah patung anak lembu tu. Tapi cara Allah nak hapuskan dosa mereka, dia kena bunuh diri sendiri. Faqtulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Nak bertaubat, nak hapus dosa, kena bunuh diri sendiri. Bukan bunuh diri sendiri. Maksudnya digunakan kalimah faqtulu anfusakum tu,
Sebab mereka semua satu generasi. Mereka semua satu keluarga. Itulah digunakan kalimah membunuh diri sendiri. Padahal orang lain bunuh. Tapi sebab tak ada bangsa lain yang bercampur dengan mereka. Mereka saja. Iaitu 12 Bani Israel. Siapa bunuh siapa pun dianggap membunuh diri sendiri. Jadi cara dia, orang yang tak terlibat dengan kesyirikan, orang yang tak terlibat dengan menyembah patung, kena bunuh siapa? Bunuh hak terlibat dengan kesyirikan. Sebab tu Allah menurunkan awan yang berbentuk gelap, berbentuk hitam. Supaya tak nampak muka, tak cam muka. Pasal apa? Kalau nampak muka jadi lagu mana? Sebab anak tikam ni mungkin anak kena tikam bapak. Sebab anak beranak mereka je buat hal ni. Pakcik kena tikam anak saudara. Pak saudara kena tikam pak saudara. Sepupu kena tikam sepupu. Ni kena tikam ni. Jadi takut timbul, kesian pula. Jadi tutup muka. Bunuh. Zalikum khairul lakum. Tu lebih baik bagi kamu. Cuma buang skeptik awal-awal. Sebab kita selalu memandang skeptik perbuatan. Buat syirik. Sembah patung berhala. Ini tak ada tempat ni. Neraka lah tempat dia. Sorry to say. Jangan sebut tu. Sebab Allah nak ampunkan dosa mereka tu melalui perbuatan tadi. Mereka dibunuh, zalikum khairul lakum. Itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhan kamu. Mereka telah diampunkan oleh Allah melalui perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Itu nikmat lah. Kalau kita hari ni, mana cara nak ampun dosa, kena, letih kita tak? Letih ke tak letih? Tak, kalau cara yang sama, kena bunuh. Bunuh pula, keluarga kita kena bunuh. Lepas tu apa lagi? Allah menghidupkan kembali mereka. Saya sebut sedikit. Asalnya pasal apa? Nabi Musa ajak beberapa orang. Ada riwayat sebut 70 orang nakik daripada kalangan mereka naik atas bukit Tursina untuk menyaksikan bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Bentuk diturunkan wahyu. Dah tengok dah. Bila tengok tak puas hati. Nak lebih. Nak dengar suara pula. Allah bagi dengar suara. Tak puas hati lagi. Nak tengok apa pula? Narallaha jahratan. Nak tengok wajah Allah dengan jelas-jelas. Nak tengok muka pula dah. Dah sekali fa'akhadzatkumus sa'iqah. Mari kilat, mari pelakar, mari lingkup habis. Bila lingkup habis, nikmat yang Allah bagi, Allah peridukkan balik selepas mereka tu dimatikan. Kemudian hak masa sesat, manna wa salwa, awan yang menaungi mereka. Nabi Musa pukul tongkat, terpancak 12 mata air. Itu termasuk 8 nikmat yang Allah bagi. 2 hukuman, baca sendiri. Tengok Allah hukum apa mereka. Pertamanya, salah satu cerita yang kita baca semalam. Orang suruh masuk dalam keadaan rukuk, dia masuk ke mana? Dia masuk mengesok dengan punggung. Orang suruh sebut hitah, dia sebut hintah. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Baca tu bentuk hukuman yang pertama. Okey. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan hendaklah engkau menyempurnakan janjimu. Janji sebelum ni kepada Allah apa dia? Nak menjaga agama Allah dengan sebaik-baiknya. Nak taat kepada perintah Allah. Jadi antara yang mereka abaikan nombor 1 ialah apa? Kalau baca bawah tu, dia kata apa? Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan semayang. Maksudnya dah tinggal apa tu? Dah tinggal apa? Dah tinggal semayang lah. Tak semayang dah. Syariat Nabi Musa pun ada solat. Tapi mereka dah mengabaikan solat. Sebab tu ayat bawah tu supaya mendirikan solat tu. Jadi kalau kita baca rambang, tak baca tafsir, kita pun, dan Allah memerintahkan kita mendirikan solat. Jadi solat di situ siapa? Kita pun kena mendirikan solat. Tapi ayat ni berkait 40 tu sampai 46. Semua berkaitan dengan mereka. Jadi tak heranlah kalau dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila Nabi Muhammad duk naik turun tu, sampai tahap 5 waktu pun Nabi Musa suruh kurang lagi. Dia tahu dah. Dia tahu dah perangai. 5 pun umat kamu tak mampu. Sebab dia dah hadap dah kaum dia. 5 tak mampu. Betul tak mampu. Cuba kurangkan. Kata Allah wajibkan subuh saja je. 4 tadi tak. Ada lagi tak tinggal agak-agak?
Kalau hak kata kita Islam ni wajib semayang subuh 2 rakaat, ada lagi hak tinggal. Kalau kata subuh tapi 1 rakaat je, ada lagi tak agak-agak tinggal? Ada lagi walau 1 rakaat. Katakan tak ada bentuk rukun perbuatan tadi. Allahu Akbar, terus duduk. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Agak-agak seringkah dan semudah tu pun ada. Akan ada lagi hak tinggal. Berat. Bab hukum hakam, Allah sebut dah. Robbai, ulama-ulama mereka telah menukar hukum. Kamu janji nak jaga agama ni baik-baik, nak jaga hukum Taurat baik-baik. Tapi orang alim kamu sendiri yang telah menukar hukum. Sebahagiannya hak halal jadi haram, hak haram jadi halal. Dan mereka menjual, memperdagangkan ayat Allah dengan samanan qalila. Dengan harga yang murah untuk mendapatkan habuan dan faedah dunia yang sedikit. Dan lebih jauh, kamu menyembunyikan berita tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Ciri-ciri, sifat-sifat dia sudah kami khabarkan di dalam kitab kamu. Tapi bila Nabi itu berhijrah dan kamu hidup sezaman dengan Nabi itu, kamu menolak dan menafikan kenabian dan kerasulan dia. Pernah orang tanya, adakah sifat-sifat dalam Taurat tu merujuk kepada Muhammad? Sebab nak nafi Nabi Muhammad, dia kata, adalah sifat tu merujuk kepada Muhammad, tapi bukan Muhammad, orang lain dia. Boleh dia kata orang lain. Tak apa, tak ada masalah. Masalahnya, kalau bukan ayat tu merujuk pada Nabi Muhammad, orang lain, bila orang lain tu nak keluar? Ni 2024 dah. Kamu hidup zaman Muhammad tu. Dia dah wafat 1400 tahun lebih. Nak masuk 1500 tahun, biarlah orang lain. Mana orang lain tu? Tapi orang lain tu tetap tak main-main. Maksudnya dia berbohong lah tu. Kurang-kurang 10 tahun lepas Muhammad wafat, ni yang dimaksudkan. Ataupun lambat sikit 100 tahun ni. Ni mari 2024 tak main-main lagi. Mana hak disebut tu? Hak disifatkan tu? Padahal mereka menolak. Okey, bahana dia apa yang jadi? Bila kebenaran sebenar mereka tolak, akibatnya tuan-tuan lihat apa yang berlaku hari ini. Bila ditanya kepada Yahudi sebahagian yang hidup pada hari ini, kenapa kamu tak mau beriman dengan Muhammad? Apa jawapan mereka? Simple, hasil daripada perbuatan dulu. Kalaulah datuk nenek moyang kami yang hidup sekali, hidup sezaman dengan Muhammad pun tak percaya dan menolak Muhammad, apatah lagi nak mengharapkan kami hak jauh tu nak percaya dan beriman pada dia. Hasilnya apa yang terjadi ni? Kerana hak awal itu menyembunyikan kebenaran. Dan beban dan dosa, siapa nak tanggung ni? Hak menolak hari ni. Hasil daripada pembohongan dan penipuan yang awal. Jadi samalah konteks kita pun. Kalau kita sembunyikan kebenaran, tak cerita hak betul, tak cerita hak sebenar, sehingga kan generasi yang kebelakang tu dibodohi, generasi yang terkebelakang jadi terkeliru, generasi yang terkebelakang jadi tak tahu disebabkan kita sembunyikan kebenaran hari ini, bermadannya juga akan kembali kepada kita yang menyembunyikan kebenaran tersebut. Wa iyaya farhabun. Dan hanya kepada akulah yang patut kamu gerun dan takut. Dalam Quran, kalimah takut ni dia datang banyak. Kadang-kadang dia datang takut ni macam surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Khauf pun takut, tapi ada bentuk dan konteks takut atas versi khauf. Kali ini farhabun daripada kalimah rohaba. Rohaba pun takut dan gerun, tapi konteks takut dan gerun bentuk macam mana? Contoh, bila sebut takut, ada orang takut bini. Kalimah di depan tu takut, tapi kita fahamlah konteks takut bini tu lagu mana. Ada orang takut hantu. Takut juga, tapi kita fahamlah konteks takut hantu tu macam mana. Takut kena buang kerja, kita faham perasaan, naluri, jiwa, takut buang kerja. Tapi rohaba ni, dalam bahasa Arab, dia lebih menjuruskan kepada konteks takut untuk mengecewakan seseorang. Jika dalam hidup kita ni, ada orang yang paling kita hormat, ada orang yang paling kita kasih, ada orang yang paling kita sayang. Contoh ibu bapa kita.
Jadi kita akan ada rasa takut atau gerun bila kita buat sesuatu benda yang akan mengecewakan kedua ibu bapa kita. Jadi inilah bentuk rohaba. Contoh hak selalu dekat dengan kita, anak hak ambil periksa. SPM ke, kalau zaman kita SRP, zaman saya. SRP ke PMR? PMR dah. Ada lagi hak lagi awal. Ni LCE. LCE hak lagi tua. Kami ni generasi SRP. Kemudian PMR. Lepas ni tak tahulah nak jadi nama apa pula. Jadi bila periksa, mari perasaan anak kalau dia jawab tu tak berapa syok, dia jawab tak berapa yakin, takut nanti kalau result keluar ni aku tak lulus, result keluar ni aku kandas, dia mari perasaan tu. Takut apa? Takut kalau aku tak lulus, takut aku kandas, aku akan mengecewakan perasaan ibu dan bapa aku. Dia jenis satu takut. Jadi ni saya analogikan bab perasaan takut mengecewakan antara jenis yang sama, manusia dengan manusia. Ni nak suruh rohaba ni takut mengecewakan siapa? Takut mengecewakan Allah. Jadi farhabun ni satu perasaan yang kena letak dalam diri kita, rasa gerun dan takut kalau perbuatan kita, amal kita boleh menyebabkan Allah kecewa dengan kita, lantas turunnya kemarahan dan kemurkaan dia. Jadi nak habaq yang perlu kamu takut siapa? Aku saja. Konteks di sini, patut takut kepada aku, kamu kena buka lah kebenaran yang sebenar. Jangan takut kepada orang yang akan caci dan tohmah kamu. Contoh dalam konteks Yahudi tadi. Sebenarnya hak betul, aku tak beranilah nak sembunyikan pembohongan ni selama-lamanya. Hak betul sebenarnya ayat ni merujuk kepada Muhammad. Jadi kalau kamu tak mau mengecewakan Allah, cerita hak betul, cerita hak sebenar. Yang jadilah ni kamu takut, kalau aku cerita mesti geng Yahudi akan bedai aku, geng Yahudi akan viralkan aku, geng Yahudi akan kata aku lagu ni. Sebab takut dengan kata-kata manusia. Tapi hak ni, hak takut Allah kecewa, takut Allah marah kerana kamu sembunyikan hak sebenar, tu patut kamu takut. Sebab besok kamu kena berhadapan dengan Allah. Bukan manusia lain yang akan menilai kamu. Dan itulah yang patut kita buat. Hari ini pun. Jadi kena cerita hak sebenar, kena cerita hak betul. Jadi jangan kisah dengan apa? Hak orang duk kata-kata tu, pasal apa buka cerita ni, pasal apa cakap benda ni, pasal apa ni. Hak manusia nak kata selamanya tak akan berakhir. Hak manusia nak kutuk, manusia nak caci selamanya tak akan berakhir. Tapi hak kena kamu takut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita hak betul, cerita hak sebenar. Jadi bila ayat tu berakhir farhabun, dia mari nombor 40. Habis Habislah ayat. Pukul berapa dah? Orang ni kena skip sikit sebab ada program. Okey, bolehlah saya baca sikit lagi, nak suruh faham lagi. Wa aminu bima, ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan hendaklah engkau beriman. Ini perintah daripada Allah. Mula-mula kamu kena buat bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Beriman dengan apa yang telah aku turunkan. Apa dia yang Allah turunkan sekarang? Zaman Nabi Muhammad. Al-Quran. Jadi kamu nombor satu lah ni kena beriman dengan Al-Quran. Sebab dia adalah kitab dan wahyu terakhir yang aku turunkan. Bila Al-Quran turun, bermakna 3 kitab sebelumnya dimansuhkan hukum, hakam dan syariatnya. Jadi ni bukan lagi zaman Musa, ni bukan lagi zaman Daud, ni bukan lagi zaman Isa, tapi zaman Muhammad. Aku dah turunkan satu kitab pada dia, namanya Al-Quran. Kamu kena beriman dengan hal ini. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan, yang mengesahkan apa yang berada pada kamu. Yang mana dalam Al-Quran ni mengesahkan tentang Taurat kamu, termasuk mengesahkan tentang Zabur, termasuk mengesahkan tentang Injil, termasuk Nabi-Nabi Bani Israel yang kamu sendiri beriman dan percaya pun disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah bagi peringatan dan ancaman. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan jangan sesekali kamu menjadi yang paling awal ingkar kepadanya. Tapi Ustaz, dalam sejarah yang paling awal ingkar kepada Nabi Muhammad bukan Yahudi. Yahudi ni lepas Nabi hijrah. Yang paling awal ingkar siapa? Golongan musyrikin Mekah di Mekah. Itu paling awal ingkar pada Nabi. Bukan dari sudut time frame tu yang dimaksudkan.
Kena tengok kepada konteks. Baik. Secara sejarah, secara timeline waktu, memang kita katakan bahawa yang pertama menolak dakwah Nabi musyrikin Mekah. Tapi kaitan dengan ayat ni ialah musyrikin Mekah tak ada pattern apa yang dipatternkan oleh Allah pada Bani Israel, orang Yahudi di Madinah. Nombor satu, kita tak berapa pelik sangat kalau yang menentang kita tu sudah keputusan Nabi sejak sekian lama. Hampir ratusan tahun tak mari Nabi pada mereka. Jadi bila kita berdakwah, kalau golongan macam ni lawan kita, kita tak berapa pelik sangat. Sebab Nabi terakhir pun yang pernah sampai pada mereka sebelum Nabi Muhammad, Nabi apa? Ismail. Tak ni, hak konteks musyrikin Mekah ni, hak laluan mereka, bangsa Arab. Jauh dah. Walaupun mereka masih mampu menyebut Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka dakwa ikut syariat Ibrahim. Tapi mereka dah jauh dengan Nabi. Jadi orang macam ni, hak lawan Nabi Muhammad, kita tak berasa pelik sangat. Bahagian kitab, ada satu kitab tak diturunkan kepada mereka? Tak ada juga, tak ada. Jadi kita pun tak pelik kalau mereka lawan. Sebab mereka pun tak ada panduan, tak ada kitab, tak ada syariat. Tak pelik. Lepas tu Nabi-Nabi pun tak ada. Tapi yang peliknya, sebab tu kamu jangan jadi yang pertama ingkar dengannya. Sebab kamu dah terbiasa dengan apa yang musyrikin Mekah tak terbiasa. Kamu dah terbiasa menerima hidayah agama, dah biasa. Kamu dah terbiasa diturunkan kitab sebelum ni, 3/4, dah biasa. Kamu dah pernah biasa berkomunikasi, hidup bersama dengan Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ni, dah biasa. Bila kamu dah biasa, pertama, hak Nabi Muhammad wak mari ni, agama yang sama, visi dan misi dia ialah dakwah mentauhidkan Allah, jangan mensyirikkan dia. Kamu dah nampak di situ poin pertama memang sama dengan misi dakwah Nabi Adam sampai Nabi Isa sebelum ni. Mentauhidkan Allah. Yang kedua, kitab-kitab kamu dah 3 sebelum ni. Tiba-tiba mari hak ni takkan kamu nak tolak. Sebab asas kepercayaan kepada siapa? Tuhan. Dah Tuhan yang sama menurunkan kitab ni, takkan nak kata, hak betulnya 3 sebelum ni hak Tuhan buat tu, hak ni bukan dari Tuhan tu. Sebab sampai hari ni pun mereka masih mempertikaikan, sebab mereka percaya Tuhan yang nama dia Yahweh. Dia kata Yahweh tak sama dengan Allah dalam Quran. Itu yang jadi perdebatan hangat tu. Kalau sama, mereka lingkup terus. Sebab takkan Tuhan yang sama kamu percaya, tak percaya bahawa Tuhan tu menurunkan Al-Quran. Yang ketiga, Muhammad ni Nabi dan Rasul. Kamu pernah biasa dengan Nabi dan Rasul. Kamu boleh tengok sifat Nabi dan Rasul. Lebih-lebih lagi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kamu lebih kenal dia lebih daripada anak kamu sendiri. Nak habaq di situ ayat tu kenal sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu yang ada 3 sifat tu kufur lagi, ingkar lagi, ni memang bangang sangatlah boleh kata. Jadi pelik sangat dah ni hak terbiasa dengan 3 benda tu. Kalau hak geng di musyrikin Mekah tu, depa tak ada asas 3 benda tadi. Kalau mereka tolak ke lawan ke, kita tak berasa pelik sangat. Ni. Kemudian peringatan, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu memperdagangkan, memperjualbelikan ayat-ayat kami dengan harga yang murah untuk dapatkan habuan dunia. Wa iyya yafattakun, dan kepada akulah engkau kena bertakwa. Takut juga takwa ni. Takut pattern takwa. Takwa ni paling mudah apa? Buat hak Allah suruh, tinggal hak Allah larang. Tu pattern takut dia. Farhabun pattern takut tadi. Kita baca ringkas sikit-sikit. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan sesekali kamu mencampur adukkan di antara kebenaran dan kebatilan. Hak betul dengan hak tak betul, kamu campur sekali. Wa taktumul haq. Dan jangan sesekali kamu menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu tahu benda tu betul. Kamu tahu benda tu betul, tapi kamu senyap. Kamu tahu benda tu betul, kamu hidden. Kamu tahu benda tu betul, kamu sembunyikan. Kamu tahu benda tu betul, kamu tak mau sebar kepada orang lain. Macam pendeta mereka lah. Tahu benda tu betul, tapi takut pengikut dia pergi dengan Muhammad, tak boleh cakap. Tak boleh cakap ciri Muhammad, tak boleh cakap cerita Muhammad. Ingat pattern Yahudi ni, ketika Abdullah bin Salam, antara orang besar mereka masuk Islam. Jadi bila Abdullah bin Salam ni masuk Islam, dia bagi tahu dekat Rasulullah, kalau kamu nak tahu perangai sebenar Yahudi, kamu tunggu, mereka datang, kamu tanya pasal aku sembunyi belakang.
Jadi bila orang Yahudi mari, Abdullah bin Salam ni dia masuk Islam dah. Dia sembunyi belakang. Tanya. Nabi pun tanya, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Bekas orang besar depa. Abdullah bin Salam ni sebaik-baik orang, bapak dia baik, mak dia baik, keluarga baik, semua dia cerita hak baik. Sebab dia tak tahu lagi kawan ni masuk Islam. Keluar Abdullah bin Salam. Bila keluar Salam, aku bersaksi bahawa sekarang aku masuk Islam. Oh, kami silap bagi info. Yang sebenarnya Abdullah bin Salam ni sejahat-jahat orang di kalangan kami, mak dia jahat apa, semua hak jahat dah. Dia boleh tukar informasi tu dalam sekejap mata saja bila benda tu tidak menyebelahi mereka. Itu dia Yahudi. Dia punya autar, dia punya spin tu cepat. Baru sat-sat. Tak payah tunggu lusa, tak payah tunggu 2-3 hari. Kamu nak kenal sifat Yahudi. Abdullah bin Salam pun dia dapat detect 3 benda. Yang jadi dia tertarik tengok ni Nabi yang sebenar. Nanti kita cerita lain pula. Maksudnya kena tunggu tahun depan lah, bulan 12. Kemudian wa aqimus solah, dirikan solat. Kamu sebab mengabaikan perintah Allah yang utama, semayang pun dah tinggal, wa atuz zakah, zakat pun dah abaikan, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kenapa tak sebut wasjud ma'as sajidin? Sujudlah bersama orang yang sujud, tapi rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya kamu kena beriman dengan Nabi Muhammad, bergaul dengan sahabat dia, dan antara pattern Nabi Muhammad dengan sahabat ialah solat berjamaah. Jadi kamu kena ikut macam Rasulullah jadi imam, sahabat tu jadi makmum. Jadi kalau kamu beriman dengan Muhammad, berkawan dengan sahabat dia, pilihlah solat berjamaah. Tapi ada riwayat yang menyebutkan cara solat orang Yahudi dulu, lepas pada habis bacaan dia, dia terus sujud, dia tak ada rukuk. Dia tak ada rukuk. Sebab tu ayat ni mari, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Sebab tu antara geng-geng munafik dulu, bila dia nak menyamar jadi sahabat Nabi, yang jadi antara pecah tu, ni lah. Pecah tu sebab apa? Sebab kita akan terbiasa buat habit kita tu. Habit kita, okey, lepas habis, terus sujud. Tiba-tiba nak menyamar. Nak menyamar, geng hak sebenar, rukuk dulu. Lepas tu kita terbiasa dengan habit kita, dia ingat sama, pak ke bawah. Pak ke bawah terus. Tak ada apa. Tu antara riwayat yang menyebutkan demikian. Maksudnya banyak benda lah dia kena buat tu. Tapi buat ke tak? Tak juga. Tu lah. Sia-sia lah. Jadi jangan tengok pada mereka saja. Tengok pada kita tu. Allah dah bagi juga hidayah agama pada kita Islam. Kita jaga betul-betul dah ke? Balik kepada konteks mereka tadi. Allah bagi kita hukum-hukum dan syariat. Laksana betul dah ke? Buat betul dah ke? Practicality betul dah ke? Ke kita lebih kurang sama? Semayang pun tak. Tu yang jadi masalah. Kita duk baca sedap, oh Yahudi, Yahudi tinggal semayang, kita pun tinggal semayang. Lepas tu lagu mana? Bab agama, jaga ke tak? Sama je. Lagi kita tak jaga agama, dia akan jadi macam Yahudi dulu. Selagi mana kita buat lebih kurang tentang syariat dan hukum hakam pun tetap jadi macam Yahudi dulu. Maksudnya berasa hak ringan saja nak buat, hak berat tak mau buat. Dan satu lagi pattern kita hari ni yang juga saya selalu sebut di banyak tempat. Jenis pesen bila kita nak tanya satu-satu hukum yang kita belum tahu. Kita buat satu benda, tiba-tiba, boleh ke tak boleh benda ni? Salah ke tak salah? Haram ke dibolehkan? Kita pun nak tanya orang-orang yang ada otoriti, ulama ke, mufti ke, ustaz ke. Jadi bila kita nak pergi tanya benda yang kita tak tahu lagi bentuk hukum dia, biasanya ada muyul. Muyul ni dalam bahasa Arab kecenderungan. Bila kita tanya tu, jawapan yang diberi tu ke arah sentimen hak kita nak. Pernah tak? Jawapan tak bagi lagi. Ni mungkin duduk dalam kereta, duduk atas motor nak pergi tanya ni, harap-harap ustaz tu jawab boleh lah. Maknanya awal lagi kita duduk beranggapan demikian. Dia tak ada kosong, dia tak ada neutral, ikutlah. Kalau hukum tak boleh, aku tinggal. Kalau hukum boleh, aku buat. Tapi awal lagi harap-harap ustaz tu jawab. Menyebelahi hak kita nak. Jadi bila ustaz tu jawab, tak menyebelahi, dia jadi lagu mana? Ustaz, saya buat macam ni, macam ni, macam ni. Oh, kalau macam ni, hukum dia tak boleh jatuh haram kalau buat macam ni. Kita duk harapkan apa tadi? Boleh. Jadi bila tak boleh tu, dia akan jadi apa? Dia corner sikit. Bukan lagu tu juga, Ustaz. Dia start dah. Bukan lagu tu juga, dia macam ni sikit. Macam ni, macam ni. Ayat dia tu jadi lari sikit, dia waktu ustaz tu kata, kalau macam ni pun tetap tak dibolehkan.
Dia bukan lagu tu juga. Dia start dah bahagian ketiga, bukan lagu tu juga. Teng 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 teng. Kalau lagu ni tak apalah. Kalau lagu ni tak ada masalah. Boleh tak? Boleh. Sebenarnya hak betul duduk di mana? Dia betul hak cerita mula-mula tu. Jadi sebab tak leh, corner sikit, tak leh juga, last kali boleh. Sebab nak bagi boleh. Apa dia cerita apa tu? P. Ramlee cerita apa? Seniman bujang lapuk kan? Ingat seniman bujang lapuk? Bila P. Ramlee tu raja kan, tanya ahli nujum kan, semalam beta bermimpi ada tompok-tompok tai unta jatuh kecelepuk atas muka beta. Jadi apa dia punya tafsiran, takwilan dia? Jadi kalau jatuh tompok-tompok tai unta tu bermaksud apa? Bermaksud tuanku nak mati ya? Tuanku nak mati. Dengar nak mati tak seronoklah. Bila tak seronok, tu hak betulnya. Hak mula-mula tu. Bila tak seronok, spin sikit. Dia bukan betul-betul kena atas muka beta. Dia CP. Tadi tak ada CP. Ni dia reka dah. Bila kena CP tu, alamat tuanku akan terkena penyakit malaria tapioka kan. Nama ubi kayu pun naik. Tak syok juga. Kena juga penyakit malaria tapioka. Dia bukan kena CP tapi terkelepuk atas muka Director Ahmad Nisfu. Tak nak kena-mengena langsung. Kalau macam tu Director Ahmad Nisfu lah nak mampus. Tak apa, orang lain dah. Tapi hak betulnya di mana? Hak cerita mula-mula tu lah hak betul-betul kelepuk atas muka beta. Tapi tu lah style kita hari ni. Habis dah tu. Boleh berhenti ya? Boleh lah. Tahun depan pula insya-Allah. InsyaAllah kita main lagi. Ni buat permulaan, jadi cukuplah sekadar ni. Apa yang baik daripada informasi-informasi ilmu dan maklumat tadi, sekiranya berfaedah dan bermanfaat, maka jadikanlah dia sebagai bentuk ilmu dan amalan, dan hak mana hujung-hujung hak kita duk lawak-lawak tu sebagai nak bagi hilang mengantuk je. Sebab ramai ni duk tunggu bila nak azan isyak. Jadi kita berhenti setakat ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.